Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga kepada Dr. Alia Kasdina Eng Aili, pensyarah bagi subjek PKUK 1114, kurang upaya intelektual, kurang upaya fizikal dan masalah kesihatan bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Baiklah, saya akan menerangkan tentang laporan hasil daripada lawatan saya ke PDK Sindrom Down Putrajaya. Baiklah, sebagai pengenalan, Pusat Pemulihan dalam Komuniti ataupun dipanggil sebagai PDK Sindrom Down Putrajaya, PDKSD tercetus daripada idea pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya JPOKU ketika sambutan Hari Sindrom Down Sedunia pada tahun 2018. Berkaitan daripada idea tersebut, maka tertubuhlah secara rasminya sebuah PDKSD pada tanggal 2 Mei 2019. PDKSD ini beroperasi di Pangsapuri Putra Damai, tingkat bawah Blok F, Jalan P11E, Presin 11 Putrajaya. Pada peringkat permulaan pengoperasian, PDKSD mengambil seramai 10 orang pelatih daripada Taska Anak Istimewa Sindrom Down, ANIS. Di PDKSD ini terdapat perkhidmatan transit untuk pelatih yang pada paginya ke program pendidikan khas integrasi PPKI di sekolah rendah. Pelatih di PDKSD juga terdiri daripada kefungsian rendah, sederhana dan juga tinggi. Matlamat utama penubuhan PDK Sindrom Down adalah untuk meningkatkan kemampuan pelatih yang mengalami sindrom Down dalam pengurusan diri. Rasionalnya adalah sebagai persediaan kepada pelatih sehingga dapat diterima masuk ke PPKI di sekolah rendah. Matlamat ini boleh dicapai melalui pelbagai program intervensi awal yang disediakan di PDK Sindrom Down. Aspek pertama yang telah saya dapati daripada PDK Sindrom Down Putrajaya ini adalah PDKSD ini ditadbir oleh Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya JPOKU dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. PDKSD ini juga bernaung di bawah Persatuan Sindrom Down Malaysia PSDM. Terdapat jawatan kuasa ditubuhkan yang terdiri daripada pengerusi, setiausaha, bendahari, penyelia, AJK pendidikan dan biru-biru khas yang lain. Dari segi aspek syarat kemasukan pelatih untuk diterima masuk ke PDKSD adalah masih lagi pada umur persekolahan, berwarga negara Malaysia, berdaftar dengan JKM dan mempunyai kad OKU dan mengalami sindrom Down. Dari aspek sumber kewangan pula, PDKSD menerima geran tahunan sebanyak RM60,000 setahun untuk kegunaan PDKSD dan juga pelaksanaan aktiviti oleh pihak PDKSD. Yuran turut dikenakan terhadap pelatih iaitu sebanyak RM500 sahaja untuk sebulan bagi pembayaran pengurusan dan terapi serta aktiviti sampingan untuk pelatih. Untuk hari dan waktu pengoperasian bagi PDKSD beroperasi dari hari Isnin sehingga hari Khamis. Masa pengoperasian adalah bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga 5 petang pada bulan biasa. Manakala waktu pengoperasian pada bulan Ramadan adalah diawalkan selama 30 minit iaitu bermula pada 8.30 pagi dan berakhir pada 4.30 petang. Di PDKSD terdapat 5 orang petugas yang bertanggungjawab dalam menjaga 40 orang pelatih. 40 orang pelatih ini adalah terdiri daripada kefungsian yang rendah, sederhana dan juga tinggi. Seterusnya, mari kita lihat apakah latihan yang dijalankan di PDK Sindrom Down. Yang pertama adalah latihan pengurusan diri. Tujuan pihak PDK menekankan latihan pengurusan diri kepada pelatih
adalah untuk mendidik pelatih supaya menjadi lebih berdikari. Latihan pengurusan diri juga sebagai persediaan pelatih supaya dapat diterima masuk ke PPKI dengan melatih pelatih agar mengurangkan sikap kebergantungan dengan orang lain di samping memupuk kemahiran mendengar arahan yang diberikan oleh pelatih. Antara contoh latihan pengurusan diri yang terdapat di PDKSD adalah seperti latihan basuh tangan, latihan penggunaan tandas, latihan memakai pakaian, latihan mengemas mainan dan tempat tidur, latihan tata cara makan dan juga latihan memegang alat tulis. Aktiviti kedua yang terdapat di PDKSD adalah terapi air. Terapi air merupakan antara salah satu terapi yang dilaksanakan oleh PDK Sindrom Down dengan kerjasama jurulatih luar. Terapi air merupakan antara aktiviti luar bulanan yang dilaksanakan di kolam renang Marina Putrajaya. Terdapat banyak faedah yang dapat diperoleh oleh pelatih hasil daripada terapi air ini. Contohnya seperti melatih keseimbangan badan pelatih kerana pergerakan air yang memberikan daya tolakan kepada badan pelatih menyebabkan pelatih perlu menyesuaikan diri dan menyeimbangkan badan. Yang kedua, dapat meningkatkan kekuatan otot badan pelatih oleh kerana pelatih perlu menggerakkan badan semasa sesi latihan. Dan akhir sekali, dapat meningkatkan kecergasan kardiovaskular pelatih oleh kerana pergerakan air yang menghasilkan rintangan kepada pelatih menjalani sesi terapi mendorong kepada peningkatan intensiti pergerakan serta pernafasan. Yang ketiga pula adalah aktiviti terapi berkuda. Apa itu terapi berkuda? Terapi berkuda juga merupakan terapi yang dilaksanakan oleh pihak PDK Sindrom Down kepada para pelatih melalui kerjasama daripada petugas PDK, jurulatih dan juga pakar terapi. Terapi ini dilaksanakan bertempat di Taman Equestrian Putrajaya. Aktiviti berkuda oleh pelatih ini ditemani oleh seorang petugas untuk tujuan keselamatan pelatih yang masih lagi kecil. Alat keselamatan seperti topi keselamatan dan tali keselamatan turut dipakaikan. Terdapat banyak faedah yang dapat diperoleh oleh pelatih hasil daripada terapi berkuda ini. Antaranya adalah dapat meningkatkan daya keseimbangan pelatih, meningkatkan keyakinan pelatih, meningkatkan keupayaan integrasi sensori pelatih dan juga mengasah koordinasi mata tangan dan vizuospatial bagi pelatih. Aktiviti yang keempat dan juga aktiviti terakhir yang tersedia di PDK Sindrom Down ini adalah aktiviti seni. Aktiviti seni ini dijalankan pada setiap hari Selasa dan Khamis selama 30 minit bermula pukul 9.30 pagi sehingga 10 pagi. Contoh aktiviti tersedia adalah collage, kaligrafi serta melukis dan mewarna. Tujuan penganjuran aktiviti seni ini kepada pelatih adalah untuk meningkatkan kemahiran motor halus pelatih, mengembangkan pemikiran kreatif dan kritis pelatih, meningkatkan koordinasi mata tangan serta mengasah kemahiran pramenulis pelatih. Akhir sekali, aspek yang saya sertakan di dalam laporan saya ini adalah berkenaan dengan cadangan penambahbaikan. Terdapat 4 cadangan penambahbaikan yang telah saya sertakan, iaitu yang pertama, berkolaborasi dengan organisasi bukan kerajaan (NGO) yang lain bagi mengumpul dana. Yang kedua, mewujudkan sebuah bilik sensori. Yang ketiga, memperbanyakkan aktiviti lawatan sambil belajar. Dan yang terakhir juga, menambah jumlah kaki tangan petugas. Mari kita lihat cadangan yang pertama, iaitu berkolaborasi dengan organisasi bukan kerajaan, iaitu NGO yang lain bagi mengumpul dana. Pihak PDKSD boleh mempertimbangkan untuk mencari rakan kolaborasi dengan NGO yang berfokuskan kepada kebajikan orang kurang upaya ataupun berkaitan dengan sindrom Down bagi mengumpul dana PDKSD. Dana ini boleh digunakan oleh pihak PDKSD kelak dalam melaksanakan program untuk pelatih dan juga untuk menampung sedikit sebanyak yuran pelatih. Kesannya,
dapat mengurangkan sedikit beban kewangan keluarga pelatih serta dapat menganjurkan lebih banyak aktiviti yang menarik dan bermakna untuk pelatih. Cadangan yang kedua pula adalah dengan mewujudkan sebuah bilik sensori. Cadangan untuk mewujudkan sebuah bilik sensori ini mungkin kelihatan agak bercita-cita tinggi. Namun, pihak PDKSD boleh berusaha dengan mengumpul dana hasil daripada sumbangan orang awam dan juga NGO. Bilik sensori amat ideal dalam membantu pelatih sindrom Down menghadapi pelbagai jenis rangsangan. Ciri-ciri seperti warna, lampu, bunyi, aroma dan permainan yang merangsang deria semuanya disertakan di dalam bilik sensori. Antara kebaikan daripada bilik sensori deria adalah dapat memberikan suasana yang nyaman kepada pelatih, meningkatkan fokus pelatih, mengasah kemahiran motor halus dan kasar, merangsang pembelajaran menerusi permainan dan juga menggalakkan komunikasi sosial terhadap pelatih. Kemudiannya, cadangan yang boleh dilaksanakan oleh PDKSD adalah dengan memperbanyakkan aktiviti lawatan sambil belajar. Aktiviti lawatan sambil belajar merupakan antara salah satu aktiviti yang menarik bagi pelatih kerana pemandangan mereka tidak terhad kepada suasana di dalam PDK sahaja. Ia membolehkan pelatih meneroka dunia luar dan mungkin melihat tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terdapat banyak faedah untuk pelatih melalui aktiviti lawatan seperti meningkatkan kemahiran sosial dengan individu lain, memberikan pengalaman secara langsung ataupun dipanggil sebagai first hand learning, memberikan motivasi kepada pelatih untuk belajar dan kerap hadir ke PDK dan melatih kemahiran pengurusan diri secara langsung di tempat awam kepada pelatih. Cadangan yang terakhir adalah dengan menambah jumlah kaki tangan petugas. Bilangan petugas di PDKSD juga adalah kurang dan tidak menepati nisbah yang sepatutnya, iaitu seorang petugas kepada 5 orang pelatih. Di PDKSD, 5 orang petugas berkhidmat untuk 40 orang pelatih, menjadikan nisbahnya adalah seorang petugas kepada 8 orang pelatih. Pihak PDKSD boleh menambah jumlah petugas di PDKSD mengikut nisbah yang sepatutnya supaya perkhidmatan dapat diberikan kepada pelatih dengan lebih efisien. Tugas sesama petugas juga akan menjadi lebih ringan apabila terdapat lebih ramai petugas berbanding sedia kala. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.